Saya jemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih kepada Tuan Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Yang Berhormat Tuan Puan Yang Dipertua. Minggu lepas saya telah membicarakan isu perumahan yang dihadapi oleh semua rakyat. Tapi disebabkan kesuntukan masa, isu itu belum selesai. Maka saya akan sambung perbahasan saya. Sebelum saya masuk kepada perbahasan saya ingin merakamkan terima kasih kepada KPKT kerana telah memberikan jawapan secara bertulis berkenaan dengan isu-isu yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan minggu lepas, di mana di dalamnya ada menyebut tentang sasaran dan usaha yang akan dijalankan oleh kerajaan dalam tahun ini dan juga masa akan datang. Yang Berhormat Puan Yang Dipertua, rancangan kerajaan adalah untuk membina rumah mampu milik yang banyak. Masalah kita seperti yang saya sebut dalam minggu lepas, permintaan terhadap rumah mampu milik ini adalah terlalu tinggi. Kadang-kala berpuluh kali ganda kalau berbanding dengan penawaran dia. Maka mulai tahun 80-an, kerajaan telah cuba melibatkan pemaju swasta dalam usaha membina rumah mampu milik ini dengan mengenakan syarat 30% rumah mampu milik untuk sesuatu projek perumahan swasta. Kini kita perlu sedar hakikat bahawa untuk pembinaan sesebuah rumah mampu milik yang ditawarkan pada harga RM42,000, kos pembinaan dia adalah lebih kurang RM110,000, di mana ada berlakunya kerugian sebanyak RM68,000 ataupun ada subsidi harga tawaran ini terhadap pembeli rumah. Untuk membina sesebuah rumah mampu milik yang ditawarkan pada harga RM80,000, subsidi seunit adalah sebanyak RM45,000, iaitu kos pembinaan dia adalah RM125,000. Artinya, pemberi rumah mampu milik ini merupakan golongan terpilih yang begitu bertuah dan mereka memberi rumah dengan adanya subsidi daripada pemberi rumah yang lain kerana rumah tersebut ditawarkan pada harga yang jauh lebih rendah di bawah kos pembinaannya. Dan subsidi ini diberikan disebabkan mereka merupakan golongan yang berpendapatan rendah, yang memerlukan bantuan. Adakah subsidi ini turun dari langit ataupun pemaju membuat kebajikan? Tentunya tidak. Pemaju akan memindahkan kerugian mereka dalam pembinaan rumah mampu milik ini kepada pemberi rumah yang lain. Maksudnya, pemberi rumah yang lain terpaksa membayar harga rumah dengan lebih mahal dan secara tidak langsung memberikan subsidi kepada golongan yang bertuah ini. Bagaimanapun, Yang Berhormat Puan Speaker, Puan Yang Dipertua, dasar perumahan negara yang digubal dengan niat murni ini telah dimanipulasi oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Ramai pemberi rumah mampu milik ini, mereka menganggap bahawa rumah mampu milik ini adalah sesebuah pelaburan tetapi bukannya keperluan. Berdasarkan pengurus besar Property Guru Data Sense, sekurang-kurangnya 30% pembeli dalam pasaran subjualan bagi rumah kos rendah dan kos sederhana, dia sebenarnya adalah pelabur. Di Cameron, sebagai contoh, banyak rumah prima telah digunakan untuk dijadikan homestay untuk mencari keuntungan. Yang Berhormat Puan Speaker, saya berasa sangat-sangat sedih apabila saya melawat ke keluarga bertempatan rendah. Mereka memaklumkan saya bahawa mereka tinggal di rumah kos rendah ataupun flat
dengan sewa harga rumah mewah, iaitu RM650 sebulan. Angka ini sebenarnya mereka boleh bayar pinjaman ansuran rumah, tetapi kini mereka hanya mampu untuk bayar sewa kepada tuan rumah. Bayangkanlah Yang Berhormat Puan Speaker, pemilik rumah mampu milik ini, mereka sangat bertuah dan mereka menerima bantuan dan subsidi daripada pemberi rumah yang lain. Disebabkan apa masa mereka memberi rumah mampu milik itu, mereka merupakan golongan yang berpendapatan rendah ataupun golongan miskin dan menerima bantuan. Tetapi apabila mereka dah mampu, mereka dah hidup mewah dan selesa, mereka telah mengeksploitasi golongan miskin pada masa sekarang. Ini tidak sepatutnya berlaku. Di manakah konsep keadilan sosial dalam perkara ini? Yang Berhormat Puan Speaker, rumah mampu milik tidak sepatutnya dijual secara bebas. Sudah tentu, sekiranya seseorang itu mempunyai keupayaan untuk memberi rumah biasa tanpa subsidi, beliau tidak sepatutnya menyewakan rumah itu ataupun subjualan rumah itu dengan harga yang berlipat ganda. Bayangkan Yang Berhormat Puan Speaker, sebuah rumah teres kos rendah di Skudai, Johor, yang diberi pada harga RM17,000, sekarang boleh dijual dengan harga RM250,000. Kenaikan sebanyak 15 kali ganda. 20 tahun yang lepas, rumah teres kos rendah di Kulai, Johor, ditawarkan pada harga RM25,000. Sekarang harga telah melonjak sehingga harga RM300,000. Kenaikan sebanyak 12 kali ganda. Ini yang saya masukkan ketirisan dalam sistem perumahan mampu milik kita. Sekiranya keadaan ini berterusan, orang miskin yang benar-benar memerlukan rumah tidak akan mendapat manfaat dan harga rumah di pasaran juga tidak akan diturunkan. Yang Berhormat Puan Speaker, rumah mampu milik tidak seharusnya dilihat sebagai sesuatu alat pelaburan. Sebaliknya, ia merupakan suatu pendekatan kerajaan untuk menyelesaikan masalah sosial. Mungkin ramai orang akan berpendapat bahawa kita perlu menghormati prinsip pasaran bebas dalam isu perumahan dan kerajaan tidak sepatutnya campur tangan. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa sejak hari pertama dasar perumahan dilaksanakan, campur tangan kerajaan telah berlaku. Maka isu free market tidak timbul. Walaupun beberapa kerajaan negeri seperti Negeri Selangor, Negeri Johor mengenakan syarat tentang subjualan, subsale seperti dilarang menjual semula pada masa 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi masalah harga subjualan yang terlampau tinggi dan keadaan subsewa rumah tetap berlaku. Jelas, langkah seperti ini masih tidak mencukupi. Di sini saya ingin mengesyorkan bahawa kerajaan mengenakan sekatan kepada rumah mampu milik supaya ianya tidak boleh dijual secara bebas. Kerajaan perlu lebih berkeras dalam isu ini. Maka saya ingin mengemukakan 5 cadangan. Yang pertama, KPKT perlu mewujudkan garis panduan untuk mengawal aktiviti subjualan dan melarang sama sekali aktiviti sewa menyewakan rumah mampu milik dalam dasar perumahan negara untuk dijadikan rujukan agensi-agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kedua, kita perlu menetapkan harga siling
jualan rumah mampu milik maupun dalam pasaran subjualan. Seperti yang nyatakan dalam RMK ke-12 dengan mengambil kira faktor inflasi sektor pembinaan dan pendapatan median di setiap negeri maupun di setiap daerah, khususnya di bandar. Ketiga, kerajaan boleh mengenakan syarat rumah mampu milik kepada pemberi dalam kontrak supaya mewajibkan mereka hanya boleh menjual balik kepada pihak kerajaan dengan harga silin dan rumah tersebut akan dijual semula kepada orang lain yang layak mendudukinya. Keempat, kerajaan juga boleh tambah syarat dalam kontrak jual beli. Sekiranya kerajaan mendapati individu yang menyalahgunakan rumah mampu milik sebagai satu alat pelaburan atau spekulasi, kerajaan berhak untuk menebus balik rumah tersebut untuk tujuan penjualan semula kepada orang awam. Dan kelima, kerajaan perlu mengkaji semula kanun tanah negara dan meminta supaya kerajaan boleh mengenakan sekatan dalam geran tanah bagi mengawal aktiviti subjualan ke atas rumah mampu milik. Yang berhormat Puan Speaker, dengan mengenakan sekatan dan kawalan terhadap aktiviti subjualan rumah mampu milik ini, kita dapat secara tidak langsung mengurangkan permintaan terhadap rumah mampu milik kerana ramai pemberi rumah yang ingin mencuba nasib kini dapat dikurangkan kerana aktiviti ini tidak lagi menguntungkan. Pada masa yang sama, dengan mengitah semula rumah-rumah mampu milik yang lama, kita dapat mengekalkan inventory rumah mampu milik. Malah, bilangan rumah mampu milik yang ditawarkan dalam pasaran akan terus bertambah. Dengan kata lain, secara tidak langsung, kita telah menambahkan lagi penawaran rumah mampu milik tanpa perlu kita membina perumahan yang baru. Ini saya sifatkan sebagai satu dasar serampang dua mata. Dan kerajaan diminta untuk mengkaji kebolehlaksanaan dasar ini dengan secepat yang mungkin supaya sasaran kerajaan dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Seterusnya